1. Termasuk ke dalam kriteria penilaian jenis soal esai kecuali A. Keluasan daftar pustaka, B. Sistematika penulisan dan hasil pemikiran, C. Pemilihan topik dan ketajaman menganalisa, D. Akurasi dan relevansi data, kemampuan beropini, E. Ide yang rasional, berinovasi, dan orisinalitas. Mana jawabannya? Baik, jawaban yang benar ialah yang A. Keluasan daftar pustaka. 2. Belajar dalam konteks konstruktivisme biasanya lebih menekankan kepada A. Penilaian, B. Proses, C. Tertib administrasi, D. Penugasan, E. Hasil. Jawaban yang benar ialah B. Proses. Karena dalam proses belajar akan melibatkan yaitu cara dan strategi. Jadi jawabannya B. Dalam sebuah kelas, Pak Dirham memberikan aplaus atau pujian dan hadiah kepada salah seorang siswa yang telah menyelesaikan tugas dengan baik. Maka, teori belajar yang digunakan ialah A. Connectionism, B. Classical conditioning, C. Behaviorism, D. Operant conditioning, E. Snowball. Jawaban yang benar ialah yang A. Connectionism. Karena dalam connectionism itu ada semacam pemberian aplaus ataupun pujian kepada siswa supaya dia ada motivasi untuk belajar. Kalau classical conditioning bukan menggunakan penguatan ataupun pemberian hadiah kepada siswa. Sedangkan untuk behaviorism sendiri itu ialah perubahan perilaku secara spesifik yang dialami oleh siswa setelah selesai mengikuti serangkaian pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Kemudian kalau operant conditioning itu tidak mengenal adanya penguatan. Ya, jadi jawaban yang A yang paling tepat. Itu menurut pemahaman saya teman-teman ya. Mohon koreksinya bila mana ada kesalahan. Kalau snowball itu hanya pengecer saja, itu bukan merupakan kepada teori belajar, melainkan lebih kepada strategi ataupun teknik. Bu Zaskia merancang sebuah evaluasi dengan tujuan untuk terus melakukan inovasi sehingga dapat meningkatkan proses kualitas belajar mengajar di kelasnya. Dalam hal ini, jenis evaluasi apa yang digunakan? A. Evaluasi sumatif, B. Evaluasi diagnostik, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi penempatan, E. Evaluasi formatif. Mana jawabannya?
Jawaban yang benar ialah yang E, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ialah jenis evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Sedangkan untuk evaluasi sumatif ialah jenis evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Evaluasi diagnostik ialah evaluasi yang ditujukan untuk meneliti ataupun menelaah beberapa kelemahan-kelemahan dan faktor-faktor penyebab lemahnya proses pembelajaran pada peserta didik. Evaluasi selektif ialah evaluasi yang digunakan ataupun dipakai untuk memilih salah seorang siswa yang paling bisa, yang paling tepat sesuai dengan kriteria-kriteria yang dipakai pada program pembelajaran tersebut. Evaluasi penempatan ialah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kriteria maupun karakteristik siswa tersebut dalam rangka mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. 5. Dalam sebuah pembelajaran di kelas 7 siswa SMP, seorang guru akan melakukan penilaian terhadap akhlak atau perilaku siswa. Instrumen yang sesuai ialah A. Kuesioner, B. Tes lisan, C. Observasi, D. Tes tertulis, E. Wawancara. Yang paling tepat untuk mengetahui perilaku siswa ialah C. Observasi. 6. Bude Nur Hasanah adalah seorang guru sosiologi di SMK swasta. Setelah menyelesaikan semua materi pembelajaran, ia melaksanakan post-test. Langkah pertama yang harus ditelaah sebelum menyusun butir-butir soal untuk menilai hasil belajar siswa ialah A. Materi pokok, B. Kompetensi inti, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Karakteristik siswa, E. Silabus yang digunakan. Jawaban yang paling tepat ialah yang C. Indikator pencapaian kompetensi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.